Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, pas sebelum kita mula dan lah. Okay, Umi dah masuk Umi? Umi dah masuk Umi? Umi Rahana dah masuk belum? Tuan Muhammad Farhan dah. Tuan Muhammad Farhan, suara sikit. Ada. Okey, terima kasih. Tan Mun suara sikit. Ada, sir. Okey, thank you. Siti Nur Syakinah. Ada, sir. Okey. Syarifah Azila. Ya, sir. Okey. Terima kasih. Rehana Abdullah. Rehana Abdullah. Belum lagi. Okey, Putri Aisyah Nurdini. Putri. Ya, sir. Mana Putri Aisyah? Okey. Tu Aisyah Razwan ke Putri Nur Aisyah? Ada dua orang ni. Saya, sir. Jadi, Putri Aisyah. tu Putri Aisyah. Okey, baru nampak. Okey, tak nampak. Okey, Nurul Nasrin. Ya, saya, sir. Okey, Nur Fatihah. Nur Fatihah. Belum Saya Amal Lukman ada, sir. Sekejap. Nur Haris Muzammil. Ada, sir. Okey, Nawal Mabaradi. Saya, sir. Natasha Nur Syahira. Saya, sir. Okey. Zulfaqar. Zulfaqar belum? Okey. Zamil Syauqi dah masuk ni nampak ni. Mana Zamil? Suara sikit Zamil. Saya, sir. Saya. Okey. Syahir Ramlan. sir. Pakar masuk. Zulfaqar. Okey. Terima kasih. Syahir Ramlan. Syahir Ramlan. Belum ni. Syahir Ramlan belum. Nakib Isnin. Nakib Isnin. Belum. Haziq Akhnaf. Umi baru masuk Umi. Haziq Akhnaf belum Firdaus Suhaimi. Belum. Ada, sir. Ada. Mana Firdaus? Suhaimi. Okey. Fakru Amin. Ya, sir. Ada. Okey. Saya, sir. Terima kasih. Izzat Daniel. Ada, sir. Ada. Okey. Okey, Danish Furqan. Belum. Ashraf Asnab. Ada, sir. Okey, terima kasih. Okey, Aiman Yasin. Saya, sir. Okey, Adam Daniel. Mana Adam Daniel? Okey tu. Saya dah. Zikri Zani. Zikri. Ada, sir. Okey, Ada. terima kasih. Okey, Niza Bibit. Belum. Okey, Irsyad Hakimi. Saya, sir. Okey, terima kasih. Khairun Nisa Masjid. Dah masuk belum. Joel B masuk. Okey. Iza Khalidah.
Iza Khalidah. Saya, sir. Okey. Saya. Azim Rusdi. Azim Rusdi. Azim Rusdi. Azim Rusdi. Belum. Hana Syahirah. Saya, sir. Okey. Arif Nakiuddin. Saya, sir. Okey, terima kasih. Adini Hamidah. Adini Hamidah. Belum. Okey, Anis Farhana. Saya, sir. Okey, terima kasih. Aisyah Razwan tadi. Aisyah Razwan tadi macam dah tadi. Aisyah Razwan ada lagi Aisyah Razwan. Masuk awal tadi nampak Saya, sir. Okey. Ahmad Luqman. Ahmad Luqman. Ada, sir. Okey. Okey, Ahmad Daham. Ahmad Daham. Okey, Ahmad Daham. Ahmad Daham. Belum. Adi Iskandar. Adi Iskandar. Saya, sir. Okey, ada lagi yang saya tak sebut. Saya, sir. Okay, terima kasih. Adina Midah. Oh, baru masuk Saya, sir. Adina Midah baru masuk. Oh, tak perasan. Siapa tu? Tadi? Aziz Ahnaf. Saya bersyukur, sir. Haji Ahnaf. Okay, ada lagi? Saya, sir. Rehana. Syahana. Saya, Ramlan. Ya. Siapa lagi tu? Saya, Okey. sir. Umi. Umi. Umi dah. Dah nampak sikit ni. Saya, sir. Rehana. Dah. Lain pun dah. Syahir, sir. Syahir. Sekejap, Syahir Ramlan Syahir Ramlan. Okay. Ya, saya. Okay, ada lagi? Tak ada. Okay, nanti boleh update lah. Ada ni dah ke, sir? Ardini dah. Ni dah. Ainisa tak masuk lagi Belum. Ainisa belum. Okay, nanti boleh update sebentar lagi. Okay, Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah lah masa dipertemukan. Okay, ni minggu ke-7 minggu ke-7. Saya present lah, baru nampak muka saya. Okay, ni dah minggu ke-7. So hopefully so next week cuti. So bila tengah-tengah PKP ni tak perasan minggu depan cuti. So ada yang ada test cuti ada test Ada, sir. Tak ada Tak ada. Ada. Oh, ada tak minggu depan? Dekat minggu ni. Oh, minggu ni. Okay, saya jangka mungkin kita punya test hari Ahad kot. Minggu hari Ahad first day, minggu 9. So minggu lepas cuti, minggu 9. Nanti saya maklum lah. So 2 chapter saja, chapter 1, chapter 2. So tak perlu risau lah. Sebab actually ni baru 3 orang mungkin sekejap lagi akan masuk lah. So boleh share you punya feedback sepanjang method yang saya gunakan lah untuk kelas kita. Sebab mungkin yang saya nampak ni the best approach lah. Tapi mungkin masing-masing ada pendekatan masing-masing. So mungkin boleh share lah. Mungkin ada apa-apa yang penambahkan yang boleh saya buat. Sebab actually kita cuba kurangkan lah penggunaan data dekat you all. So, walaupun tak nak menafikan atau kata tak nak you all terus reka lah kalau buat asynchronous. Asynchronous ni mesti recorded lah. Macam mana last semester untuk terdata dengan subjek apa lagi so C programming. So benda tu saya tak nak berlaku. So hopefully kalau ada apa-apa share the best approach boleh share lah. So kat sini saya ada share video sebelum ni untuk kita punya pre-class. So ni kita punya live, and the last kita punya pasca class adalah saya recorded kita punya ni dalam YouTube lah. So you ada 3 approach hopefully sangat membantu. Hopefully membantu kurang-kurang yang penting masuk. Saya nak
kata make sure all 14 student in our class along our class agak sukar kot. Masing-masing ada orang kata kita punya masalah masing-masing. So hopefully ni the best approach lah. Okay, jadi untuk hari ni untuk section 5-6 untuk section 7-8 saya detail terangkan benda ni. Tengok ni yang the last code yang kita ni. Saya rasa untuk section 5-6 yang last week kita sempat masuk transistor. So untuk hari ni hopefully kita boleh tengok go through sebab untuk chapter 3 ringkas je, dia basic saja. So tak perlu, dia tak adalah orang kata tak ada crucial sangat. So untuk ini kita punya complete set of power supply generator. Orang kata ni dah set lengkap lah. Sebab tu saya highlight benda ni dan prepare lah ni. So boleh tolong tengok detail explanation saya bagaimana nak kata solve the problem. So dah ada yang tengok belum recorded section 7-8? Sebab section 7-8 chapter 3 pun tak masuk, voltage doubler pun tak masuk, saya go to detail benda ni lah. So tolong saya mengharapkan anda, kerjasama anda tengok balik. Sebab actually kita actually kata cuba kejar masa lah. Kalau kat kelas tu saya boleh go straight, mungkin 2 jam tu straight tu tak ada masalah lah. Tapi bila online ni kita cuba minimum 1 jam setengah ke 1 jam 45 minit. Itu nak orang kata nak dah consider any kata related issue lah mungkin yang berlaku dekat you all berada di rumah. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh bangkitkan dulu lah untuk first session ni berkenaan Lita ni. Hopefully saya boleh guide, tak adalah sangat, tapi apa yang saya boleh cakap. Yang lepas saya tekankan tentang beza VRMS dengan VPIC. So apa kaitan dia. So hopefully you boleh tengok come out dengan ni. So kalau sine wave tu yang saya bagi anda punya apa ni, satu ringkasan grafik tentang formula so boleh hafal ataupun boleh mind map lah. Sebab untuk final open book. So semua any resources yang you boleh ada, you boleh buka lah, tak masalah. So sepatutnya walaupun soalan agak tricky sikit lah, itu hint dia lah untuk final. Sebab open book kan agak tricky sikit. So kat sini you can tengok lah. So VMRS formula untuk sin itu yang you can aware lah. Sebab itu set tu. So kalau ni pick bukan, kalau pick to pick just darab bagi 2 lah. So, yang penting you pegang benda ni lah, rumus yang you kena ada. Sebab ini RMS adalah root mean square. Root mean square, maksud dia apa? Effective value for AC. Jelas sebab AC berubah-ubah nilai dia. So kita tak ada fix atau tak ada nilai yang kita boleh jadikan sandaran. So itu yang kita ambil VRMS. So selalunya voltage yang display kat Malaysia ni 240 volt 50 Hz ni standard kat Malaysia ni. Dan ini adalah RMS, adalah VRMS. So ni yang saya nak sikit yang penting. So bagaimana you nak relatekan dengan formula. Sebab lepas banyak formula yang you kena tackle, khususnya kat sini lah ni. So kat situ nak dapatkan VDC, so you kena cari benda ni. Ini yang related dengan 3 step. Tu yang saya kelas nak dapat benda ni ada 3 step. Tu yang saya share dalam video section 7-8 lah. So yang pertama daripada VMS you tukar kepada VPIC. Tu yang pertama lah. Pertama nilai tu dah ada, you kena justify, tu kena tahu
berapa nilai dia, barulah dapat nilai peak to peak. Kalau dapat peak based on formula yang saya share tu lah. Kalau sine wave ni lah, kalau triangular tengok balik. Okay, itu yang lepas. Okay, yang seterusnya barulah kita terus tukar ke nilai yang kita nak. Iaitu nilai, kita tengok sini nilai kita adalah V peak. Sebab V peak rectangular, sorry, rectifier. V peak rectifier, V peak rectify. Bila sebut rectify, maksud dia apa? Selepas diode lah. Sampai V peak rectify, maksud dia you kena tolak. Kalau macam full wave ada dua, setiap kali cycle, positive cycle akan ada dua aktif. Bila negative cycle akan ada dua yang aktif. So bila dua, kena tolak lah. Macam mana nak dapat V peak rectangular, selepas rectify. So nilai dia adalah sama dengan V peak yang tadi tu, tolak 1.4 lah. Kalau mana tu yang saya share. So hopefully kat sini you aware, barulah nilai ni you boleh dapat. Dah dapat, barulah boleh guna formula ni. Ok, ada soalan? Saya just terang overview saja untuk kita punya kelas hari ni. Kurang-kurang cover lah, please bila saya highlight banyak kali tu, faham-faham sendiri lah. Sebab test 1 objektif, tak ada isu sangat. Tapi final semuanya subjektif. So dan kemungkinan test 2 pun subjektif. Okay, untuk makluman, ada pertukaran sikit RPP. So nilai markah you all, ni arahan terbaru. Walaupun sesi COVID ataupun semasa COVID full online, tapi sebab ni dah second, orang kata dah second semester yang kita apply kaedah ni. So kita punya markah back to the normal. Boleh faham apa maksud back to the normal? Hopefully you clear lah apa maksud back to the normal. Apa maksud back to the normal? Maksudnya markah you akan 60-40 lah. So 40 final dan 60 adalah kita punya continuous. So kat situ boleh refer pada outer boleh tengok pada outer dekat learning, info courses. So saya dah masuk version 3 punya ni. So markah tu dah berubah. So final 40 dan test saya kurangkan jadi 20. So 10 untuk test 1, 10 untuk test 2. Yang ni boleh tengok lah. Okay, boleh? Ada persoalan? So kat sini saya detail benda ni, saya tengah detail untuk chapter 8. So boleh tengok. Ada persoalan sebelum saya masuk go through the chapter 2? Ada sah biasa memang tak ada lah. Tapi nanti final ataupun the last day nak hantar assignment atau lab, yang tu confirm banyak soalan kan. Biasa macam tu lah. Okay, so hopefully clear. Ni kita punya part. So hari ni kita nak go through chapter 3. Okay, chapter 3 BJT. So bila sebut BJT, saya rasa yang last class saya dah terangkan secara overall apa itu transistor. Nama pun bipolar. So maksud dia ada dua junction. So kat situ ada dua junction. Kalau diode hanya ada satu junction saja, iaitu PN. So inilah junction dia, iaitu PN junction. So bila sebut bipolar, confirm akan tambah satu lagi lah, iaitu di sebelahnya P. Dia kena different lah. So ini namanya PNP BJT. So kalau PNP lah, kalau kita ada tambah sebelah sana pula, kita tambah sebelah sini. So ni yang diode biasa, P
N tambah sebelah sini N. So ni namanya adalah NPN. Okay, kalau tengok sini ni lah diode kita. So kalau tengok sini PN adalah first diode, second diode adalah NP kat sini. So N ni adalah involve two component lah, share. So tu yang jadi ni diode pertama, ni diode kedua. So bila combine macam ni dapatlah BJT, bipolar, sebab ada dua junction. Ni junction pertama, ni junction kedua. Okay. So yang lepas ada 3 kaki. Hopefully yang jangan risau. Untuk kalau diode kita hanya ada anode and cathode, cathode and anode. Sama juga cathode anode, anode cathode. Tapi untuk transistor kita orang kata ada perubahan sikit tentang kita punya ni part. Nama dia adalah emitter, collector and base. Itu saja. Dan paling penting anak panah tu memang berada di emitter. Sebab yang paling penting adalah yang lepas saya cakap. Okay, ini dia punya condition. Saya pun dah brief last week. Di mana kalau emitter sangat-sangat tinggi, so maksud dia doping material lebih daripada silikon atau aluminium. Kalau collector tu moderately, paruh-paruh, maka base adalah light, sikit-sikit saja. So sikit-sikit dia doping, dia still dop tapi banyak silikon atau aluminium. Silikon lah, sebab sekarang kita dah selalu transistor silikon 0.7. So akan ada 0.7 akan digunakan balik. Jarang aluminium transistor kita guna. Okay, ini kita punya operation. Dan paling penting you kena ingat, ada pun nak masuk ke tu. Okay, baru 3 orang ni. Sekejap lagi saya nak masuk. Apa baru masuk tu. Okey, apa untuk NPN atau PNP, apa yang you kena pegang adalah macam mana dia operate. Macam mana dia operate. Tak kisahlah NPN ke, PNP ke, NPN ke, PNP ke. Yang paling penting junction EB ataupun base emitter mesti forward bias. And CB ataupun kita punya base DC base reverse bias. Forward bias maksud dia positif to positif connect, negatif to negatif. Kalau reverse, positif dengan negatif, kalau negatif dengan positif. So kita boleh tengok lah, positif dengan negatif, negatif dengan positif. Itu adalah reverse bias. Sebab tu CB kena reverse bias. Itu konsep paling penting untuk transistor. Manakala E dengan B, dia boleh tengok positif positif, negatif negatif. Dia kena forward bias. Dia nak masuk ni. Remit ni kalau tak ni, tak buka pintu, tak boleh masuk Jadi selamat datang lah. Baru sampai jauh menggembara. Okay, jadi okay, ni yang kita dah bincang. Tu yang benda boleh ingat lah, PNP ke NPN sama je. PNP ke NPN sama je. So EB kena forward, CB kena reverse. Itu saja. Okay. Okay, ni operation ni yang dia terangkan. Saya rasa yang last class saya dah cerita sikit bagaimana reaction majority carriers, bagaimana dia boleh berfungsi lah. Kalau tengok kat sini kita punya bila sebut forward bias, automatic kita tahu
dia punya depletion region. Dia punya depletion region, kita punya depletion region adalah sangat kecil. So sebab tu dia boleh mengalir bila maksud dia tu depletion region. Maksud dia B dengan E tu dia punya voltage ataupun potential difference dia lebih kurang 0.7 volt. Kecil lah nilai dia. Tu maksimum dia boleh pergi pun 0.7. Itu maksud forward bias lah. So majority carriers hold diffuse into the base. Okay, boleh faham? Manakala untuk reverse bias, bila berlawanan positif dengan negatif, ni PN negatif dengan positif, so depletion region dia akan membesar atau meningkat lah. Itu paling penting, meningkat lah. So meningkat, border dia besar. So bila border besar tu menyebabkan hanya just minority carrier will migrate ataupun dia akan berhijrah lah from N. Ada tapi terlampau kecil. Okay, itu untuk operation sama juga untuk PN ke PNP. Di sini tu yang dia punya part lah. Dan kalau tengok kat sini dia punya apa, physical structure yang you boleh tengok kat sini. Ini complete set lah, gabungan antara kedua-dua condition, antara PN junction dengan NP junction. So apa yang berlaku, so you akan nampak dua depletion region punya feedback. So di mana EB akan minimize, dan BC akan maximize. So dia akan meningkat. Sebab apa? Ni reverse, ini forward bias. So ini adalah VE adalah kita punya voltage untuk kita switch on, untuk dia operate lah, untuk operate. Sebab kalau diode, kalau ingat diode, kita punya graph adalah kalau masih ingat diode IC, ingat diode sini, ini adalah kita punya VC, betul? Kalau kita punya diode lah, kalau tengok pada graf yang lepas, di mana kita punya part kalau tengok bagaimana dia berfungsi tu, ni dia punya graf lah. Okey, kalau transistor, konsep yang sama kita guna pakai. Cuma untuk baik untuk lab yang you dah buat pun, untuk diode dari sini, diode nombor diode pun you dah gunakan lah. So graf ni akan jadi satu karakteristik untuk kita continue lah our study tentang transistor. Sebab same concept kan, from diode to transistor. So by using the same concept, same method of method, so kaedah tu juga kita guna pakai untuk kita punya discussion for transistor BJT. So sama je untuk PMP. So apa yang paling penting untuk BJT, ni formula pertama yang you kena tahu. Ini adalah formula asal bagi knot. Mana teorita you belajar pada satu knot, I masuk equal to I keluar. Kalau ni I1, ni I2, ni I3, so I masuk I1 equal to I keluar I2 plus I3. So sama lah, same concept yang dia guna pakai. So IE equal to IB plus IC. So tu saya tak ada isu kat sini, you all boleh faham. Okey, kat sini yang last class kita tak sentuh. So kat sini ada configuration. Configuration ni method yang kita guna untuk kita, configuration ni susunan apa ni, kita
kita punya E, C and B of BJT. How the each of the politic connect to the circuit. So kita ada beberapa configuration. Okay, yang pertama adalah common base. Common base. Ingat kita ada ECB. Bila sebut ECB ada 3 kaki. Ada 3 kaki, ada 3 terminal. So kat sini configuration kita akan tengok configuration based on ketiga-tiga sambungan. Okay, yang pertama common base. Selalunya configuration ada 3 kaedah, iaitu common base, common emitter, and the last adalah common collector lah. Okay, apa maksud common? Yang paling penting, common base communication is common to both input signal and the output signal. Okay, tengok kita punya part. Okay, tengok pada sini. Kita ada sama macam konsep tadi yang saya terangkan untuk kita punya operation. Mana EB kena forward bias, manakala BC kena reverse bias. So ini memang fix. Maksudnya apa? Teori ni memang kekal. You kena pegang sampailah kita nak belajar elektrik lah. Elektronik part ni you kena pegang. So ni forward bias, betul lah. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. So positif dengan negatif, negatif dengan sinyal positif. So betul lah. Ini adalah kita punya, itu satu part yang kita pegang. So maksudnya apa? Konsep ni memang kita kena pakai. Cuma untuk base connection, common tu maksud apa? Ground. Ground to both to input signal and the output. Kita tengok ni ground. So input signal kita ni input signal kita, dan ni kita punya output signal. Okay, you jangan confuse Ini DC voltage, ini adalah AC voltage. Okey, VVE atau VEE dengan VBC ataupun VCC, DC voltage gunanya hanyalah untuk kita tentukan, nanti kita akan belajar lepas ni tentukan dia punya condition of diode. Maksudnya kita tu orang kata tu ialah contoh you masuk sebuah rumah, you boleh tentukan you nak masuk bilik satu ke, you nak masuk main room ke, you nak masuk tandas ke, you nak masuk dapur tu, itu terpulang pada punya kondisi. So kat sini pun sama. So DC voltage adalah adalah nilai yang kita gunakan untuk tentukan the condition of diode. Okay, kat sini you akan belajar condition of diode ada 3, iaitu kita ada aktif. Aktif ni dia akan bertindak sebagai amplifier selalunya lah, ataupun sebagai follower amplifier. Yang kedua, kita ada saturation. Yang ketiga, kita ada cut off. Okay, boleh nampak? Okay, aktif ni dia akan bertindak sebagai BJT lah, transistor. Macam tu. Saturation ni dia akan bertindak sebagai saturate ni dia tepu. Dia bertepu, dan bila tepu dia tak boleh function. Macam switch terbuka. Cut off ni dia akan bertindak sebagai switch sorry, terbalik saya sini. Okey, terbalik. Nanti kita tengok sama terbalik. So fungsi transistor dia boleh ada 3 keadaan. Okey, nanti betulkan saya kalau terbalik benda ni. Tengok benda ni.
So yang paling penting untuk base common base, yang paling penting input VIN ya. Ingat DC voltage hanya nak tentukan kondisi PGT tu sama ada dalam keadaan switch ke, cut off ke. Ni switch lah. Ni dia akan bertindak sebagai switch. Ni switch ni switch. Maka aktif tu sebagai amplifier lah. Ni amplifier. Selalunya transistor memang amplifier lah. Selalunya. So sebab tu you boleh tengok video yang saya share untuk pre-class session tu. Dia ambil mudah. Contoh adalah kita punya mic lah. Saya bercakap ni kan. Cuma kat sini saya boleh, option saya ada, saya boleh amplify atau membesarkan kat speaker lah. Cuma kat sini you all yang dengar dekat, sama dekat handset. Kat situ macam ni dia tukarkan, kata dia physical signal suara saya, vibration ni kepada electrical dan convert back kepada suara. Sebab tu dia boleh dengar suara saya tu. So satu part yang kita kena belajar lah. Okay, untuk common base yang kita pegang senang je. Base dia kita ground kan. Sebab tu saya kata apa masuk common, dia ground. Dia pegang tu je. Okay, boleh faham? So common to boost, maksud dia negatif ataupun ground input dengan ground output, dia akan bertemu kepada base. Itu paling penting. So kita baca, the input sini supply between the ni yang paling penting, input antara EB lah dekat forward bias, dan output kita ambil daripada CB. Tu dia punya ni. Okay, maksudnya apa? Untuk common base, karakteristik pertama untuk common base adalah yang pertama ground. Okay, dia ground kita groundkan B. Jadi yang kedua, ground V in and ground V out. Kita connect to B juga. Tak tepat lah. Dan yang ketiga adalah kita punya V in dulu lah. V in mesti dekat EB, emitter base, manakala V out mesti dekat CB, collector base. Oh, ni common takut you confuse. CB collector dengan CB common base. Okay, soalan untuk common base simple je ni. Konsep yang sama saya guna pakai untuk common collector. Bila sebut common collector, saya ambil orang kata konsep yang sama, iaitu maksud dia ground kan kepada collector. Ni collector. You boleh tengok kita punya collector ni direct pada ground sini. Okay, ni kita punya ground. So itu paling penting lah yang you boleh tengok. Dan yang kedua, kita punya V in dengan V out, kedua-dua ground maksudnya ground. Ni ground, ini pun ground. Kita connect kepada collector. So ni negatif ground, output kat sini ground, same kat C. Ni nampak lah. Kalau kat sini C ni dia ada RL. RL kat, maksud dia nampak apa yang you boleh lihat untuk common base, V in dekat sempang EB dan V out dekat sempang CB. Okay, saya cakap. Tapi untuk nombor 3 ni, nombor 2 bagi common collector, V in adalah dekat VE, manakala V out adalah dekat CE. Bukan CE, EC, dekat E
dekat E, RL. Okay, so dekat ni dekat V out kita memang dekat VE sahaja, V out. So selalunya macam you perasan tak, power supply generator kita, kita punya output memang selalunya RL lah, untuk memudahkan kita punya pengiraan. So RL, so you tengoklah RL sambung kat mana. Kalau kat common base dia sambung kat C, tapi untuk common collector dia sambung dekat E. So itu yang ikut tengok lah. Sebab apa? V in still for reverse, kalau V out dia akan jadi forward bias. Yang untuk V out dia akan jadi reverse bias. Biasa macam tu lah, betul lah. V out kita ini negatif, ni positif. So ni adalah kita punya reverse bias. Okay, next adalah common emitter. Okay, konsep yang sama, common emitter. Common emitter. So emitter tu yang kita ground, nampak? Kita ground. So dia ground. Ni V out pun ground, negatif ni positif, negatif. Selalunya ground tu maksud dia apa? Ground tu banyak maksud. Saya selalu kata, mudah kata ground ni adalah negatif terminal lah. Negatif terminal lah, ataupun ground sendiri lah, ataupun dia punya, kalau AC kita ada 3 wires, itu live, neutral and ground. Maksudnya ground jugalah. Itu yang maksud dia untuk AC. Untuk DC negatif, kalau untuk AC kita ground. Sebab tu nampak ini adalah negatif, dia punya second part lah. Yang ini adalah negatif, kita punya kita punya untuk DC voltage. Okay, next adalah tu, maksudnya sama emitter kita ground. Okay, emitter ground. Okay, yang kedua, konsep yang sama kita kena pakai. Maksud dia V in dengan V out, V in dengan V out, V in dengan V out. So kalau tengok sini untuk V in dengan V out kita, untuk V in so tengok V in dekat BE, manakala V out dekat CE. Di mana dekat CE tu kita tengok negatif, positif, negatif. PE adalah forward bias, manakala CE adalah reverse bias. So konsep yang sama. So benda ni tak payah hafal, you tengok connection, nampak lah common base, common emitter atau common collector. Okay, dia output tekan common collector NS. Sebab kenapa dia output? Sebab dia output confirm dia akan ambil kat reverse bias condition. Manakala input confirm dia akan ambil dekat forward bias condition. Okay, dan kebiasaannya dia cakap tadi, most commonly used circuit based amplifier for transistor based amplifier, and this is the normal method of bipolar. Maksud dia apa? Okay, lita ni adalah lita kata paling famous yang digunakan untuk amplifier, untuk amplifier, untuk kuatkan lah. Sebab tu kalau tengok video yang saya share tu, video ringkas tentang transistor as amplifier, macam mana dia amplify signal voice. So bila tengok balik video ringkas tu, dia akan guna NPN with a common emitter configuration. So bila sebut configuration of the PJT, kalau dia minta elaborate, dia kena terangkan ketiga-tiganya lah. Okay, boleh untuk configuration. Ada persoalan?
Ada lagi tak dalam kelas pun ni? Okey, boleh? Boleh. Boleh Okey. Terima kasih. Okey, untuk transistor Untuk transistor yang kalau diode you ada VD, you ada VZ. Kalau dari sini you ada ID dan you ada IZ. Tu yang lepas lah. Okey, itu diode. Kalau diode lah. Tapi untuk transistor ni paling wajib lah. Untuk transistor you akan ada current gain. Current gain So current gain adalah orang kata, kita tahu tadi IE equal to IC plus IB. Okay, ini fix NPN ke PNP ke, inilah rumus dia. Okay, cuma apa itu current gain? Ia adalah connection. Bagaimana dia relate kan antara IE, IC, IE, IB, IB, IC, IC, IB. Sangat mudahnya lah. So dalam dia tak ingat lah. Okay, dalam video lab code yang saya share tu, saya terangkan lah secara mudah bagaimana dia orang kata interpret based on first rumus. Ini rumus pertama kita. Okay, ini adalah rumus kedua kita. Okay, rumus kedua kita adalah DC current gain ataupun beta lah. Beta and alpha. Alpha and beta. Kita punya DC current gain Okay, DC collector circuit tu, ini adalah rumus orang kata secara mudah yang dia dah ringkaskan. Dan ni adalah kita punya orang kata fix parameter ataupun kita punya nilai kekal bagi satu transistor lah. Tengok brand, sebab tu ada gunanya labeling tu N tulis 301, 2N222. So setiap spec of transistor dia punya nilai numbers tu actually dia represent nilai ni lah, beta and alpha. So setiap brand tu berbeza. Okay, untuk beta ni adalah rumus yang you kena hafal. So kalau tengok sini, beta equal to IC divide by IB. So typical value of ni, okay, ini adalah dia punya value selalunya lah, iaitu from 30 hinggalah 200, daripada 20 hinggalah 200 ataupun lebih lagi, lebih besar lagi lah. Dan beta usually designed as a equivalent hybrid H parameter HFE quantity. Okay, maksudnya apa? Dalam datasheet selalunya beta dia wakilkan dengan nilai HFE, hybrid for FE lah. Itu nilai dia lah. Dia tak tulis beta, tapi dalam datasheet dia akan dapatkan nilai HFE. So tu yang ni lah. Okay, actually nilai asal dia untuk bagaimana dia dapat ni, you boleh tengok pada video yang saya share. Saya rasa dalam lab kot, pre-lab session tu saya terangkan detail lah macam mana dia dapat rumus ni, ataupun bagaimana dia dapat rumus ni. Okay, ni rumus kedua dan ni adalah rumus ketiga. Faham? So tadi kaitan antara IC dan IB, kali ini adalah kaitan antara IC dan IE. So manakala kalau beta ni selalunya tinggi, manakala alpha selalunya sangat-sangat kecil nilai dia. Nampak you boleh tengok nilai dia adalah 0.5 equal until 0.99 ataupun greater lah. But selalunya ni yang kita akan pegang lah, alpha is always less than 1. Sebab apa reason that is always slightly less than? Sebab tadi kita dah cakap di mana alpha adalah kaitan, kalau tengok sini IC equal to alpha IE, dan selalunya IE memang besar lah, banyak.
Maksud dia apa? Kita ada 3 tadi. Kita ada IE, kita ada IC, kita ada IB. Dan selalunya nilai IE adalah miliamp, nilai C pun miliamp, maka nilai IB adalah microamp. Kecil IB ni sangat kecil. Sebab tu you boleh tengok rumus ni, actually IC equal to beta IB. Sebab tu IB ni, so you nampak lah kaitan. Maksud dia kalau kita tengok pada rumus ni, IC equal to beta IB, so kita boleh kaitkan. So actually IB over IE equal to IB. Kau tengok sebab IC ni kita samakan, so IB stay atas, IE yang ke bawah. So alpha per beta based on rumus ni lah, rumus 2 dan 3. So dapat lah ni rumus ni. Dan ni selalunya nilai ni yang kita maklum, walaupun nilai IB ni kecil, tapi IB memberi satu sebab input Vin adalah selalunya dekat common collector ke, dekat common emitter ke, common base ke, Vin mesti pada forward bias. Mesti pada forward bias, pada forward bias junction lah. Dan selalunya forward bias adalah junction antara E dengan B atau BE lah, selalunya. Kalau B out selalunya pada reverse bias. So saya tekan sekali lagi, dan selalunya adalah pada CB atau BC lah. Okay, tengok okay, sebab tu kita tengok Vin ni tengok sini lah kita punya ni. Ni kecil dan ni besar. Manakala alpha ni kecil, maksud dekat input kecil, dekat output besar. Sebab tu transistor secara logik ni kita boleh gunakan untuk amplify, membesarkan signal ataupun current lah, ataupun voltage. Okay, ni kita punya orang kata karakteristik. Kalau diode kita ada IV karakteristik ataupun current voltage. Itu kalau diode lah. So untuk transistor the same method, tapi kita tengok pada output lah. Sebab kalau transistor kita IV kan, sebab tu IV karakteristik, dia punya graf yang saya cakap tadi. So kalau diode lah, kalau diode maksud dia kita punya diode ni positif negatif. So berapa arah current ID dan berapa nilai VD, tu yang ada VD kat sini tu, dan berapa input lah dan berapa output. Okay, so untuk transistor the same method kita guna pakai. So kalau tengok sini saturation region lah. Kat sini yang tu saya kata transistor ada 3 condition. Yang pertama bertindak active region, saturation region, and the last adalah cut off ataupun breakdown. Itu dia buat breakdown, sama lah. So ada 3. So ini adalah saturation region. Saturation region berada kat sini. Ni maksud dia voltage VCE tu less than 0.7, dia akan menjadi sebagai saturation. Manakala VCE max selepas tu dia akan menjadi sebagai breakdown. Dia masuk. Baru 35 orang ni. Tak full lagi ni. Okay, so kita cuba tengok apa maksud karakteristik active region, apa saturation region, and apa itu breakdown region. Okay, active region dia confirm lah. Dia sebab active region dia ada dia punya orang kata apa,
scale dia ataupun dia punya minimum and maximum value of VCE. Ingat dia sebut VCE ni lah. Ada VCE output. Kalau tengok sini untuk karakteristik kita akan guna common emitter. Sebab apa? Tadi dia cakap adalah most circuit apply. Ni yang selalu kita akan guna common emitter. So kalau tengok sini betul lah common emitter. So ni kita punya, kalau untuk VCE untuk common emitter VI kita kat sini. Ni positif minus. So ni adalah VO kita, ni adalah kita punya VIN lah. Ni kalau kita punya ni lah. Maksudnya VIN kita kat sini ni AC lah. Sorry, tak boleh lukis lah. Okay, sambung sini. Okay, ni kita punya AC lah. V out dalam AC juga. So ingat, untuk common emitter, common collector and common base, input dengan output memang AC signal. Cuma DC signal ni hanya kita nak tentukan transistor ni bertindak A ke, S ke, ataupun cut off, aktif ke. So tu gunanya VEE dengan VCC. So the current, contoh dalam ni active region, the current from collector to emitter is proportional to the current flowing into the base. Kita tengok sini the current flow from collector KC to emitter. Kita tengok sini, inilah common daripada C ke E is proportional to current flowing into the base. Dia berkadar langsung dengan base. Maksud dia base meningkat macam ni lah. Ini nilai IB. Ada satu, okay, yang nampak graf ni adalah nilai IB. Ni nilai IB pada certain parameter. Dia set sebab input dekat B ni. Input dekat B. So input dekat B. Siapa mau masuk? Okay. Sebab input dekat B, sebab tu dia penentu untuk transistor ni bertindak sebagai active, saturated or cut off adalah based on IB. Sebab input VE ni, sebab tu saya kata hopefully you pegang DC voltage hanya nak tentukan transistor ni bertindak sama ada dia cut off, aktif ataupun saturation. Dia kat ni mau masuk ni. Siapa mau masuk? Niza. Sihat Niza? Ya, ada, saya ada. Okey. Kita keluar ke apa? Baru masuk. Baru masuk. Okey. Dengar suara tu. Sihat Dah makan belum? Belum. Belum. Belum bangun lah saya. Baru bangun. Kau memang jujur lah. Aku suka. Okey, siapa lagi mau masuk tu? Okay, so saya ingat untuk next saya rasa untuk lepas mid-sem break pun saya akan jadual kita akan bertukar lagi. Saya akan maklum jadual terbaru lah sebab sebulan saya ada kursus kat PKJ. So memang kacau saya punya timing lah, sangat-sangat kacau. So hopefully you alert lah perubahan yang saya akan maklumkan. Okay, jadi untuk tolong pegang DC voltage. Sebab untuk transistor memang akan ada dua, AC ada, DC pun ada. Okay, DC hanya untuk tentukan condition of the transistor, sama ada aktif, cut off ataupun saturated. Tapi AC adalah kita punya input dengan output. Clear benda tu? Hopefully you clear. Jangan confuse. Ada apa-apa soalan? Memang transistor memang akan ada dua power supply. Satu AC, satu DC.
Tapi dia tak orang kata dia tak contradict ke encik. Dia lah dua-dua masuk pada satu simpang. Yalah, ini Messi, contoh saya macam ni kan. Ni. Ni. Ini masuk dengan ni, tak contradict ke? Kat situ tak ada masalah, tak ada isu. Nanti kita akan tengok the next discussion lah. So yang penting input dengan output kita akan fokus pada AC, manakala how kita orang kata determine ataupun kita nak make sure transistor kita aktif, saturated or cut off adalah based on kita punya nilai ni. So nanti chapter 4 kot kita akan belajar detail. Sebab tu saya highlight benda tu detail lah. Okay, untuk satu region the current has reached a maximum, collector current has reached a maximum and is independent of the base current and it's like a short circuit. Okay, so bila sebut saturation, yes, short circuit. Maksud dia you punya voltage ni, dia punya transistor ni dah bertindak. Kalau ni saya punya node, ni node A, ni node B. So node A saya dah jadi macam ni, short circuit, sambung. So ni A, ni B. So B tak ada kaitan dia tak akan connected so dia akan sambung saja. So current freely flows from collector and emitter. So dalam keadaan saturation, apa yang kita boleh cakap, IE equal to IC. Okay, boleh faham? Macam switch sebab tu transistor ada famous automatic switches komponen yang kita apply dalam kita punya current, dalam kita punya ni lah. Okay, breakdown pula. When it reach a sufficient high voltage, KCE maximum. So setiap transistor dia ada dia punya value ataupun parameter fix. Apa-apa you kena tengok nilai ni, tak nak tengok nilai beta, nilai alpha, nilai VC max adalah dekat data sheet. Sebab tu bagi seorang engineer bukan technician, you kena please lah be aware lah, ataupun boleh baca data sheet tu minimally atau boleh faham secara cepat, secara mudah. Mungkin tak faham detail tak apa lah, sebab dia banyak graf mana. And the river by baseline content goes into breakdown and the collector gets content. And system should never be operated and this breakdown. So maksudnya apa? Dalam kondisi cut off ni, dia akan bertindak sebagai open circuit. Okay, faham? So ini saya punya A, ni saya punya B node. So the same ni, ni A, ni B. So maksudnya apa? Cut off dia terbuka, saturated dia tutup. Terbalik kot tadi saya cakap, saturated betul, terbalik saya cakap ni dia terbuka. So tempat yang tak ada terbalik sikit. Dah lama tak ini, tak ingat. Okay, itu pembetulan saya nak highlight. Okay, okay, ni yang saya kata, saya kata tadi, ini adalah satu IB yang tetap kekal. Maksudnya dia dah cari. Okay, ni contoh kita manipulate nilai IB kita. Okay, ni adalah ketika IB kosong. IB kosong adalah minimum. Ni cut off region. Cut off region, kita tengok cut off region kat situ. Ada breakdown dengan cut off. So cut off region ni ketika IB equal to kosong. Bila IB equal to kosong, dia macam sebab mudah kata IB ni penentu lah. Nilai IB actually adalah kecil, hanya microamp. Tapi nilai IB adalah penentu, sama ada dia punya our BJT ni dia bertindak sebagai aktif, saturated ataupun cut off. Dia penentu berarti kau ingat ni cut off region. Then I got the saturated, dia kata basic condition, opposite saturation, both saturation and present. And there is a very little switch current which corresponds to a logical off or an open switch. So kat sini dia punya penentu lah ID. Okay, untuk cut off sebab dia non conducting. Bila conducting off, maksud dia apa?
dia punya feedback sama macam diode lah. Diode kalau non-conductive dia akan open circuit. So nilai IB tu walaupun kecil tapi dia penentu sama ada transistor tu dia beroperasi secara reaktif serta letak ataupun cut off. Nanti dia kena pegang lah. Okay, ini IB kosong. Ni kita tingkatkan nilai IB. Ni lagi, maksud dia apa? Ni rendah. Dah naik sikit. Naik besar. So dia tengok lah kawasan ni akan berubah. Itu paling 4 lah. Maksud dia kat situ nanti the next chapter kita akan tengok macam mana kita nak manipulate nilai IB ni. Macam kita boleh tingkatkan, macam kita nak minimizekan, macam kita nak control nilai IB supaya kita boleh dapat nak kata the exactly value of the BJT to operate for the right circuit. Okay. Okay, ni operating point NDC load line. Okay, ni nilai IB yang kita dah lukis based on different value. Okay, kat situ kita ada nilai ini adalah cross line. Cross line ni adalah kita punya nilai DC, dia panggil DC load line. Kan saya kata tadi DC voltage adalah penentu kita punya transistor sama ada bertindak sebagai aktif, saturated atau cut off. So sebab tu kita kena lukis DC load line. Boleh faham? Kalau diode kita ada sama kot. Untuk diode kita ada Q point. Kita ingat load line. Kalau diode kita ada load line. Sebab apa-apa kita tengok load line. So based on load line tu dekat diode kita ada Q point. Titik bagaimana dia beroperasi lah. So the same method pada transistor lah. Tapi untuk transistor kenapa dia panggil DC? Sebab kita ada dua power supply. Kita ada AC dan kita ada DC. Ingat AC hanya kita fokus input dan output saja. Dia tak actually tak effect to our condition of transistor lah. Dia bukan penentu. Penentu adalah DC. Okay, DC load line drawn of curve connecting. And kalau tengok sini based on bila kita lukis IB ikut different level. So kat situ akan ada ni DC load line. So kita boleh lukis DC load line pada curve, the same curve pada same graph. Dan yang penting titik cut off pada paksi X adalah VCC, maximum value yang kita ni maximum value pada load. Bila sebut pada load, confirm lah adalah output lah. Betul pada load. Kalau IC pun confirm lah. Sebab IC kan bila sebut common emitter, so IC adalah jadi pada load. Sebab tu dia panggil DC load line. So ni IC saturated. So kat situ tu part yang dia boleh tengok lah dia punya macam mana dia connect ataupun dia penentulah. Yang paling penting the bottom of the load line is ideal cut off when IC equal to kosong. Inilah bila bila IC sama dengan kosong, so sepatutnya VCE equal to VCC. Maksud dia voltage yang pada, sebab bila cut off dia terbuka, so nilai output dia akan jadi macam ni. Ini adalah CE. So VCE dia akan sama macam PRL ataupun VO. Sama sebab parallel. Okay, tu kalau bottom. To the top of the load line is the expression when IC to equal to SZ and VCE equal to VCE saturated. So kat sini ni IC kita, VCE saturated, nilai dia tepu lah VCE, dan IC equal to IC saturated, saturation point lah. So in between cut off and is active region. So kat tengok situ antara cut off and saturation region ni adalah active. So
So kalau untuk amplify, kita kena tentukan bahawa BJT kena operate dalam active region. Dia faham? Untuk amplifier untuk amplify. Okay. For the next, okay, ni contoh function of transistor yang boleh tengok. Kat sana ada example lah yang boleh tengok, yang kita boleh lukis lah. Okay, kat sini bila dah sebut amplify function of transistor bila application, so kita terus narrow down to common emitter. So benda lain kita boleh abaikan terlebih dahulu supaya nak mudahkan lah. Kalau tengok ni memang common emitter lah, V-in pada ni V-in kita, ni V-in pada ni, dan V-out ni kita punya V-out lah. Ni V-out C, ni V-out lah, ni VCC ni pada C. So yang boleh tengok lah. Okay, tu tengok V-in, VBB adalah dia punya titik point lah, VB-in. Dan kat situ kita boleh tengok lah, kita punya ni input, dan ni adalah kita punya output. Okay, memandangkan kita punya output pada reverse bias, betul kan? Jadi dah tolong pegang awal, input forward bias, output pada reverse bias. So bila sebut reverse bias, automatic kita dah tahu lah signal ni akan terbalik. Boleh nampak ketika positif first cycle dia akan negatif, ketika dia negatif dia akan positif. So nampak tu dia punya efek lah. Tapi tak apa, nanti ni just orang kata ringkasan, orang kata understanding yang you boleh pegang lah. Untuk amplifier memang confirm dia akan jadi nanti you akan belajar next sem kot, industrial electronic. Kita akan belajar amplifier, satu subjek khusus bagaimana dia terangkan secara detail lah bagaimana amplifier tu berfungsi in term of amplifier. Okay, untuk transistor tu yang kita tengok, yang kita boleh pegang lah. Bila kita connected dia V-out pada reverse bias, so dia punya ni akan negatif lah. Nampak So kita tengok situ, ni ketika bila sebut amplification, dia pada amplification, maksud dia adalah dalam active region. Ni active region dia sebut kat sini, saya tak perasan pula. Dia dah sebut situ active region. So ini nilai dia. Dia nampak V-in, VS dia minimum kecil saja, tapi bila V-out dia membesar. Dia amplify dia membesarkan. Okay, ini ketika active region. Ketika cut off dan saturation, ni yang dia akan jadilah. Nampak bila IB kosong, dia akan jadi open switch. You boleh umpamakan transistor ni macam kepala pipe kot. Saya suka buat umpama macam itulah untuk memudahkan kita punya terangan. Maksudnya kalau kepala pipe kita ni kepala pipe kita, okay, ini kita punya emitter, ini kita punya collector, ini kita punya base. Pemegang tu adalah base. Maksud apa, kalau you tak buka B ni, confirm lah takkan ada air mengalir. Tu perumpamaan yang saya sering gunakan lah dalam kelas untuk memudahkan kefahaman tentang transistor. Untuk cut off dengan saturation. So untuk saturation, nampak bila IB maksimum atau pada IC saturated, IB ada nilai IB, tapi dalam kondisi IC saturated dia akan bertindak sebagai open. Okay, kat situ macam mana nak buat, kita boleh tengok yang kondisi ID kita lah, macam mana kita nak buat. Okay, untuk switching. Okay, ni contoh example. Saya ambil dalam modul. Okay, determine nilai IB, IC, IE, VBE dan VCC. So tengok, dia dah cakap beta equal to 115. So kita dah tahu nilai kaitan antara beta equal to
Beta sama dengan apa? Rumus kedua kita tadi. Rumus kedua. IC over ID. Yes. IC over ID. Tolong bagi input lah. Sekejap saya seorang je ni. Cantik lah. Sekejap Saya ingat tu. Okay, beta. Tutup lah pula. Oh dia tak ni. Okay, beta sama dengan IC over ID. So the first you kena cari nilai. Sebab beta dah diberi. Sebab sekarang isu ni adalah nak cari ID lah. So bila sebab ID, IC over beta. So beta telah diberi. So IC yang you kena cari. IC yang cari. So ataupun tengok pada ni lah. Tengok pada ni circuit ni. Ni circuit ni lah. Circuit ni. Kalau tengok circuit ni kita tengok ni positif minus. Ni adalah kita punya VBE. Dan VBE selalunya adalah 0.7. Sebab apa? Sebab apa dia 0.7? Sebab dia forward bias. Ni depletion region depletion region. Potential difference yang bila forward bias. So kat situ, kat sini dah boleh dapat lah VBE. VBE dah dapat. Automatic VBE selalunya mudah. Dia kira 0.7. Cuma kat sini you boleh buat loop untuk kita punya part lah. Dia boleh buat loop kita punya part. Kalau tengok sini 5 volt equal to 10 KIB plus PBE. Loop ni pada loop ni saya buat 5 volt sama dengan 10 K. Okay, sekarang dah boleh dapat nilai IB. Maksudnya kondisi dia ada dua kaedah. Sama mana nak buat ni tapi IC tak ada, atau you nak buat okay, for the next kita tengok IB equal to 5 tolak 0.7 bahagi 10K. So berapa dapat? Dia kira sama-sama. Boleh kira sama-sama. Ada yang kira? 430 micro amp. 1, 2, 3. You ambil 400 yang besar. Ambil micro lah. 431. 2, 3, 4. Ok betul. 430 microamp. Ok, itu nilai IB. Dan so IB dah dapat IC ya. So IC guna rumus ni IB beta times beta. So IB dah dapat 430 micro times 150 lah. So dapatlah kita punya jawapan 150. Berapa dapat tu? 64.5 mili. Betul? Betul tak? Okay. Okay, IC selesai. Okay, IE kita guna rumus. The first rumus yang kita ada iaitu I B plus IC. So 64.5. Dia boleh nampak ni IC plus IB 430 micro. So nampak nilai dia agak berbeza. Kalau ni mili, ni micro. So dapatlah jawapan berapa tu? 64.5 darab 0. Berapa dapat? 64.9. 0807. Kalau you bunda lah.
Sekarang saya tak bunda 64.93 mAh. Okay, ni IE. Okay, sekarang dah dapat IC. Sekarang nak tentukan VCE pula. Okay, VCE kat sini. Ni adalah kita punya voltage VCE. Kita ambil loop ni pula. Kita ambil loop ni. So maksud dia kita based on loop tu 10 volt equal to IC RC plus VCE. So IC dah ada, RC pun dah ada, so you boleh rearrange saja. VCE equal to 10 volt minus IC. Berapa IC tadi? 64.5 times RC berapa? 100. Okay, dapat lah jawapan berapa? Nak kira lah. Berapa Abang? VCE 3.55. Okey, terima kasih. Senang tak? Senang ke susah? Ambil. Ni jangan kira lah, tunjuk kat sini. Sama je lah yang saya share tu. Betul? Ada persoalan? Dah habis cerita tadi ni. Chapter tu actually kita memang fokus common emitter saja. So common base, common collector kita tak go through detail sangat. Sebab nanti for chapter 4 and chapter 5 memang kita guna common emitter saja. Itu pun actually you akan pening. Pening dah start pening lah. Ni dah start pening lah. Hopefully okey lagi kot. Okay, ada apa-apa soalan? Chapter 4 bias. Chapter 4 bias. Betul lah. Chapter 4 kita akan start main macam mana kita nak tentukan Q1, Q2. Maksud dia operation point tu kita boleh orang kata boleh tentukan lah. Supaya apa, kita pilih transistor, the correct transistor with the correct dia punya numbers of characteristic supaya dia operate pada kaedah yang betul lah. Sebab paling penting ni you akan tengok kenapa load line tu dibuat. Ni kita punya V in dan ni ada kita punya V out. Nampak? Itulah gunanya kenapa ada load line tu. Sebab nanti kalau boleh macam ni lah. Ni pada saturated, bila dah saturated dia akan cut off lah, dia akan terpotong. Tu gunalah untuk the next untuk ni. Tapi saya rasa ni tak apa, you next week you rehat kan. Rehat kejap. Saya akan cuba cari satu kelas video kot untuk kata mudahkan kefahaman you all. Sebab saya rasa video-video yang saya pilih dalam saya punya kelas auto yang saya share pada anda tu sangat-sangat ringkas lah. Saya rasa tak lama, 5 minit saya tak ingat lah. Macam ni ni berapa minit je, saya tak ingat lah. Berapa minit 3 minit je. 3 minit saja ni. Kalau tak tengok tak tahu lah. 3 minit pun tak nak tengok tak tahu tu. So hopefully boleh tengok lah. So tolong tengok. Ni paling basic so kita pergi dulu detail. Okay, ada apa-apa persoalan? Saya mengharapkan anda please lah untuk chapter 2 you buat benda ni. Sebab jawapan dalam you punya modul telah saya share. Kita tengok kat ni actually yang jawapan pada pada kita punya slide tu ada dalam modul jawapan. Untuk you semak lah. Semak ni.
Ni nilai dia. Ni example 7. Ni jawapan dia. Please just buat lah. Try buat. Dan untuk video kelas section 7 dengan 8, saya tunjuk detail macam mana dapat nak benda ni. Angka ni lah nilai tu. Itu yang saya terangkan step by step. Dan paling penting, saya ringkaskan yang 3 step tu lah. Saya dah padam. Malas nak banyak kali untuk kau. Penting you all boleh ingat lah. Okay, ada apa soalan untuk BJT? $38 orang. So 37 orang. Attendant ada lagi yang belum? Nah, tutup lah. Adam ada apa nak tanya Adam? Adam Lina? Tak ada saya. Ada. Okey. Boleh faham? Ada apa-apa kata ni? Pertanyaan? So, untuk lab yang akan datang lepas semester ya? Tu saya buat esok pagi tu. Tak apa. So saya cuba brief lah sebab menggunakan macam mana nak gunakan apa, based on kita punya Protus. Protus saya pun dah try simulate nak gunakan. Saya cuba tengoklah apa yang kaedah sebab bila kita simulation ni, jadi kita bermain dengan setting yang orang kata developer simulator software yang buat. So kita tak tahu what internal setting yang dia, dan you kena try and error, kena banyak kali cuba. Sebab based on teori sepatutnya macam ni, tapi tak keluar. Saya pun actually tengah mencubalah Protus punya part in lab 3. So saya hopefully untuk esok dapat settle down lah kita punya discussion supaya semua boleh clear untuk lab 4. Semua tu hopefully boleh tengok RPP perubahan markah tu. Saya takut you tak perasan. Hopefully boleh tengok balik lah. Sebab perubahan tu agak besar jugalah untuk you all. Besar tak besar pun agak efek lah. Kalau tengok kan you punya ni, you boleh tengok dekat you punya, saya dah share dekat apa ni, outer, kat learning material. Kat situ ada, kat course info ada yang version 3. So boleh tengok version 3 tu. Oh, dia download dah pula. You boleh tengok lah. Kalau tengok pada kita punya apa ni, boleh tengok pada ni kita punya ni. So boleh tengok balik perubahan dekat markah ni lah. So jadi 60-40 balik. Dan test jadi 20. So test 1 10, test 2 10. Manakala yang lab report jadi 5, yang lain tak ada perubahan besar. Kat situ yang you kena aware lah. Bila final exam 40, ingat 40 open book. Actually saya buat bila open book tu masa lama. But let take home final bila saya tak declare sebagai online full online assessment. Maksudnya kalau online ni, kalau 2 jam lah you kena stay up kat situ. Tapi untuk kita punya final, Encik Niza nak apa, nice up. Tapi untuk kita punya final, apa yang saya buat lah, you boleh download soalan, you boleh buat, dan you kena upload balik you punya jawapan. Dan soalan agak mencabar lah. Itu yang hint saya boleh cakap. Okay, boleh? Ada apa soalan? Saya ni baru masuk je. Attendant. Siapa lagi attendant tadi belum? Last. Hakim saya Hakim. Sekejap. Hakim mana ni? Hakim. Sekejap. Hakim. Apa? Hakim Zam Talani. Hakim ada saya Hakim. Mana Hakim? 23.
Mana Hakim? Azim sir. Ha? Tak tahu. Azim ada sir. Azim Rusdi yang tu baru. Hakim mana Hakim? Nakib ada. Ah tu Hakim. Nakib ada sir, Nakib. Hakim Hakim ada. Azim ada. Nakib mana Nakib? Nakib. Bisa. Mana Nakib? Okey Ya, Nakib. tadi dikira masuk tak? Boleh masuk. Yang penting usaha anda tu minta masuk okey tu. Nakib Pakistan. Okey. Misak pun ada. Muhammad Ish. Bukan. Siapa pun masuk? Baru masuk ni. Siapa lagi? Attendant. Muhammad Ish bukan. Danish Furqan. Mana Danish Furqan? Mana Saya tu. Okey. Mak Adham ada? Fatihah? Belum. Fatihah tak ada, Mak Adham tak ada. Tak ada Yes, sir. Yes, sir. Oh Fatihah. Fatihah ada, Fatihah. Masuk lambat ni. Ahmad Dam tak ada. Tak ada Okay, itu saja kot. So, terima kasih atas masa diberikan. So, jumpa esok pagi pukul 11 untuk lab kita. Pukul 11 saya buat sekentak lah. Sebab ada kacau lah. Sebab saya pun ada terima notis khusus di Perak Raja. So, saya kena bergerak. So, agak sukar lah untuk saya nak buat kelas. So, saya akan maklum balik untuk ni. Okay, itu saja. Terima kasih. Kita tangguh dengan Kafaratul Majlis Suratul As.